warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita ini dan kita telapung salat maghrib secara berjemaah. Kemudian malam ini kita nak sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana buku ini setelah beberapa tahun saya berkuliah di sini. Kita dah sampai ke hujung buku ini. Tak tahu aku tuan-tuan ada buku ni kot ya. Biasa Haji tu ada buku. Mana Haji yang tu? Haji tak ada. Apa nama dia? Lupa nak tanya. Tak ada malam ni. Pakai serban saya duduk sini. Apa nama dia? Tak ada malam ni kot. Okey, baik. Dulu kita kongsi tentang tajuk memberi salam dan memberi makan, dan kita sentuh tentang isteri yang patuh pada suami. InsyaAllah ta'ala malam ni kita nak masuk tajuk yang baru. Itulah mendoakan saudara yang jauh. Itulah tajuknya. Ada 3-4 lagi nak habis. Sempatlah kot 4-5 kuliah lagi. Tajuk dia mendoakan saudara yang jauh. Saya baca dulu teks si pengarang. Kata Dr. Syarif Jassah, diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Saya kira tuan-tuan selalu dengarlah nama sahabat ini. Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang sahabat yang tergolong di kalangan kibarut tabi'in. Sahabat yang besar. Kita panggil great companion. Mana sahabat Nabi ni ada dua. Pertama, sahabat yang dianggap sebagai sahabat yang besar. Bukan badan dia besar. Tapi sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah SAW. Mungkin tak adalah 24 jam bersama Rasulullah, tapi dia sentiasa melazimi baginda. Ada sebahagian dia meriwayatkan hadis yang banyak daripada Rasulullah SAW. Ada sebahagian daripada. Ibn Abbas umpamanya, ribuan dia hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. Itu kibarus sahabat, sahabat yang besar. Kita ada lagi Ibnu Umar, ibu-ibu juga. Kita ada ramai-ramai. Kita ada Anas bin Malik. Ini semua list sahabat-sahabat Nabi yang kita sebut sebagai kibarus sahabat, the great companion. Pasal dia selalu bersama Rasulullah, belajar dengan Nabi, duduk di masjid bersama Nabi. Kalau Anas bin Malik, dia khadam Nabi, serve Rasulullah SAW. Kalau Nabi keluar bermusafir, dia bersama dengan Rasulullah SAW. Dan of course lah, 4 khulafa' ar-Rashidun ataupun ar-Rashidin, Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, siapa lagi? Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. 4 orang ni confirm lah sahabat yang besar. Itu kita panggil kibarus sahabat, sahabat yang besar. Mana sahabat yang sentiasa melazimi Rasulullah SAW. Dan nama-nama mereka amat maklum sekali, kerana mereka ada banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Ada satu lagi sahabat yang besar juga, tapi dia tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Tak banyak lah tapi dia sahabat yang besar. Itu sahabat yang besar. Satu lagi dia panggil sahabat yang kecil, sigharus sahabat. Sahabat yang kecil. Bukan badan dia kecil, tapi sahabat yang hanya bertemu dengan Rasulullah beberapa kali sahaja. Ada tu sekali je jumpa.
Jumpa Nabi sekali, balik kampung. Dah tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu jumpa Nabi buat apa? Syahadat, masuk Islam. Ataupun dia jumpa Nabi, after that dia bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After that dia balik, dia terus mengembangkan Islam kepada kabilah-kabilah. Ada juga hak jenis macam tu, ya. Yang tu kita panggil sahabat yang kecil. Ya. Dan mungkin juga ada hadis yang datang daripada mereka, tapi amat-amat jarang hadis. Sebab tu kita panggil sahabat yang kecil, ya. Tapi dia punya benchmark bukan banyak sikit hadis. Adakah dia melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kalau nak kira, kalau ikut hadis banyak sikit, Umar Al-Khattab pun tak boleh jadi sahabat yang besar. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pasal hadis dia puluh-puluh je, tak banyak. Kan? Tak adalah beribu-ribu, tak ada. Kerana dia sibuk dengan pemerintahan, dia tak terlibat dengan mengajar. Mungkin dia ada ajar, tapi dia tak seumpama sahabat-sahabat yang lain yang memang dia mengajar, terutama selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia mengajar, of course lah, banyak hadis yang datang daripada mereka. Abu Hurairah umpamanya, ya. Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang besar. Kita kata boleh duduk sebaris dengan sahabat-sahabat besar yang lain seperti nama-nama yang saya telah sebutkan, Ibn Abbas, Ibn Umar. Cuma saya tak tahulah dia punya hadis precisely banyak mana dia riwayat pada Nabi. Saya tak sempat nak sembang, ya. Tapi bila sebut Abu Darda, saya kira tuan-tuan pun selalu mendengar nama beliau, ya. Baik. Beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia juga banyak hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Tapi saya tak ingat nama dia secara precis. Antaranya hadis ni lah, ya. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Nabi, man da'a li akhihi bi zahril ghaib qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimisli. It is a very simple and short hadis. Hadis yang amat pendek dan amat ringkas sekali. Apa maksudnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li akhihi bi zahril ghaib. Sesiapa yang berdoa untuk saudaranya. Maksudnya sesiapa yang berdoa untuk orang Islam yang lain. Saudara ni bukan adik-beradik, ya, tapi saudara Islam yang lain, ya. Bizahril ghaib maksudnya secara zahir ghaib. Sesiapa yang berdoa kepada saudaranya Islam yang lain secara zahir ghaib. Apa makna secara zahir ghaib? Makna kita berdoa kepada dia, dia tidak tahu. Itu dikenali dalam syarak sebagai doa bizahril ghaib. Doa zahir ghaib. Itulah yang boleh terjemahkan. Pasal orang Arab kata zahir, kita pun kata zahir. Orang Arab kata ghaib, kita pun kata ghaib. Jadi ad-doa bi zahril ghaib, doa dengan ataupun secara zahir ghaib. Mungkin kita tak faham, tapi maksudnya ialah kita berdoa kepada seseorang dalam keadaan dia tidak tahu. Kita tahu sahabat kita ada ditimpa musibah, mungkinlah, ya. Kita pun doa ke dia, ya Allah, pemudahkanlah sahabatku. Ya Allah, tolonglah sahabatku. Ataupun siapa sahaja, tak ada syarat sahabat kita. Pasal Nabi kata li akhihi, mana untuk saudara Islam yang lain. Tak kira lah kita kenal ke, kita tidak kenal ke. Boleh jadi kita dengar berita di televisyen, fulan bin si fulan ditimpa satu masalah atau musibah. Orang terkenal biasa dia masuk TV kan, kita tahu dia sakit atau seumpamanya. Kita pun doalah pada Allah, ya Allah, kalau dia sakit, ya Allah, sembuhkanlah dia. Kan? Kalau dia dalam kesusahan, ya Allah, bantulah dia. Macam tu, ya. Ataupun boleh jadi kita berjalan, tengok orang duduk tepi jalan, susahnya orang ni, ya Allah, pemudahkanlah dia, ya Allah, lapangkanlah rezeki dia. Itu maksud doa secara zahir ghaib. Dia satu istilah yang amat maklum sekali dan masyhur sekali dalam syarak, kerana ia amat-amat digalakkan. Islam ni bukan hanya galakkan kita doa untuk diri kita,
Tapi Islam juga galakkan kita doa juga untuk orang lain. Kan? Ha? Of course lah doa sesama Muslim lah ya. Okey. Nabi kata sesiapa yang berdoa untuk saudara se-Islamnya secara zahir ghaib. Yang ni doa macam tu. Qala al-malakul muwakkal bihi amin walaka bimislih. Maka Nabi berkatalah malaikat yang diwakilkan padanya. Rupanya bila kita doa macam tu, Allah Ta'ala lantik satu malaikat. Apa kerja malaikat ni? Kerja malaikat itu ialah dia berkata amin walaka bimislih. Itulah kerja malaikat. Malaikat itu berkata amin. Apa maksud amin? Amin ni maksud dia ya Rabb istajib. Wahai Tuhan, terimalah. Dan amin ni memang digalakkan untuk kita baca bila kita baca doa. Especially doa-doa munajat. Kalau doa-doa ibadah atau doa-doa zikir tak perlulah. Termasuk tanda doa juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Amin. Tak payahlah. Itu doa, tapi doa zikir. Doa pada waktu-waktu tertentu ataupun pada masa-masa tertentu dengan lafaz-lafaz yang very specific. Kita hanya baca exactly macam lafaz yang diriwayatkan. Tak perlu baca bismillah, tak perlu baca amin. Pasal itu doa juga, tapi dia zikir. Kita bukan nak berdoa, kita nak masuk tandas. Cuma dia sebagai mukaddimah. Dan dia jadi ibadat. Doa masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pasal apa baca bismillah? Pasal ada riwayat. Pasal apa selawat? Pasal ada riwayat. Lepas tu doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Amin. Tak payah. Doa tu, wahai Tuhan, bukalah pintu rahmat kepadaku. Doa. Ada Allahumma kan? Tapi tak perlu amin. Sebab dia doa ibadat. Begitu juga doa-doa yang lain. Nak naik kenderaan, tak perlu amin. Cukup sekadar lafaz itu. Adapun doa-doa yang lain, bila kita berdoa kepada Allah, doa-doa munajat atau seumpamanya, amat-amat digalakkan kita baca amin. Hatta ayat Quran, bila kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita baca amin? Dalam mushaf tak ada amin. Kalau yang Rasam Osmani lah ya. Kalau Rasam yang lain maybe ada. Dulu-dulu ada cetakan lama yang datang daripada India ataupun Pakistan, nama dia Quran Majid. Dia taruh amin. Tapi mushaf yang asal, yang Rasam Osmani, memang tidak ada amin. Sebab itu Rasam itu tidak dicetak lagi dan dimasuk di Malaysia. Tak ada lagi. Susah nak jumpa lah. Kalau ada pun lama-lama kita simpan dulu. Kan? Susah nak jumpa tuan. Memang tak ada dah. Saya ingat Jakim dah tak benarkan kot. Wallahu ta'ala alam. Itu ada amin. Tapi Rasam yang sebenar tidak ada amin. Pasal apa yang tak masuk amin? Pasal Quran dia tak boleh dimasukkan yang bukan Quran. Itu prinsip asalnya. Tapi saya tak pastilah kenapa Quran Majid itu dia masuk amin. Sebab tu susah nak didapati sekarang. Mungkin dia tak ikut piawaian sebenar sistem penulisan Al-Quran. Tapi dia ada amin. Baca tak salah, tapi saya kira dalam Rasam yang sebenar tidak ada ya. Tapi nak cerita, bila kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita kata amin. Pasal apa kita kata amin? Pasal doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sembahyang bersendirian, kita sembahyang berjemaah, kita jadi imam, kita jadi makmum, semua digalakkan. Tak kala kita baca Al-Fatihah, selepas kita baca waladdallin, kita baca amin. Dan amat-amat digalakkan lagi ketika kita sembahyang berjemaah. Bila imam kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imam pun kata amin. Kita pun cepat-cepat kata macam imam kata bagi seiring. Ya. Itu amat-amat digalakkan, dan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam sunnah-sunnah hayat. Kita belajar sembahyang ada dua sunnah kan? Satu sunnah ab'ad. Betul tak?
Satu sunnah hayat. Sunnah hayat ni dia banyak. Baca doa iftitah, baca auzubillah, baca bismillah, baca amin selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa sunnah hayat. Pasal apa amat-amat digalakkan? Sebab Nabi amat-amat memberi penekanan. Hatta dalam Sahih Muslim Nabi kata, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin faqulu amin fa innahu mawafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah wa faradallahu lahu ma taqaddama min zambihi. Pasal apa imam bila kata amin, kita digalakkan baca bersama-sama imam. Walaupun masa tu kita masbuk, baru masuk sembahyang, Allahu akbar. Kan? Imam dah baca Al-Fatihah. Apa yang biasa kita buat? Allahu akbar kabira lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imam di ujung dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baru duduk. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imam pun amin. Apa perlu kita buat? Kita tinggalkan bacaan kita dan kita baca amin bersama-sama dengan imam. Hatta kalau kita tengah baca Al-Fatihah pun, kita putuskan bacaan Al-Fatihah kita, kita amin bersama-sama dengan imam, kemudian kita sambung balik bacaan Al-Fatihah kita. Dia tidak memutuskan mualak bacaan Fatihah itu sama sekali. Syarat kita baca Fatihah ni salah satu, dia mesti mualak. Kita tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lama sambung ar-rahmanir rahim. Tak sah bacaan Fatihah kita. Syarat baca Fatihah ni banyak. Ada 7 atau 8. Salah satunya ialah Al-Fatihah mesti dibaca secara serentak. Tak boleh ada apa-apa di tengah-tengah. Tapi kalau amin, tak apa. Itu keistimewaan dia, ya. Pasal apa sampai macam tu sekali? Sebab Nabi kata, bila imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kata amin, kamu pun kata amin. Faqulu amin, kata amin. Kerana sesungguhnya sesiapa yang sama aminnya dengan amin para malaikat, maka diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Maksudnya bukan hanya imam baca amin, bukan hanya kita baca amin, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala pun baca amin. Nampak? Very special bacaannya. Sebab tu kita amin bersama-sama dengan imam, ya. Soal nak baca kuat, nak baca perlahan, ada ulama kata baca perlahan je, tak payah baca kuat. Itu pendapat sebahagian para ulama umpama yang standard dalam mazhab Maliki, dan itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang baharu, yang latest. Latest sekali. Imam Syafi'i ada fatwa lama, ada fatwa baru. Fatwa baru dia kata baca perlahan. Imam baca perlahan, makmum baca perlahan. Ada sebagian ulama kata baca dengan kuat. Dan masing-masing ada hujah masing-masing. Majoriti para ulama dia kata kena baca kuat. Pasal ada riwayat Nabi baca kuat. Kan? Antaranya hadis Abi Daud daripada Wa'il bin Hujur. Dia mana katanya Nabi SAW bila baca amin madda biha sautah, Nabi mengangkat suaranya. Dan ada riwayat yang lain disebutkan bahawa sahabat pun baca kuat bersama-sama dengan Rasulullah sehingga gempar satu masjid. Mana baca kuatlah ya. Jadi sebagian ulama dia kata kena baca kuat. Dan itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Imam Syafi'i lama dia kata baca kuat. Tapi yang baru dia kata baca perlahan. Tapi ulama-ulama yang mutaakhirin, yang akhir zaman ni, dia lebih memilih pendapat Al-Imam Syafi'i yang lama, dia tak ikut yang baru. Sebab pendapat yang lama lebih menepati sunnah Rasulullah SAW. Sebab Imam Syafi'i kita dia ada dua versi fatwa, satu mazhab lama, satu mazhab baru. Majoriti kita ikut pendapat dia yang baru, tapi ada beberapa kes kita ikut pendapat dia yang lama, ya. Adalah, ya. Tonton azan subuh, tuan kata as-salatu khairum minan naum, betul tak? Itu pendapat dia yang baru, yang lama. Yang baru dia kata tak sunnah baca itu. Itu pun sama juga, kita ambil pendapat dia yang lama. Kenapa? Kerana pendapat yang lama lebih kuat
dan lebih menepati sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tak ikut semata-mata pendapat dia lama, pendapat yang baru, tapi ulama kita dari sudut ibadah-ibadah khususiyah seumpama ini telah menilai dalil-dalil yang ada yang datang daripada beliau. Jadi yang mana kuat dia ambil lah. Tak kira lah baru ke, lama ke, ya. Pasal manusia kan. Tak ada ulama satu pendapat saja sepanjang hidup dia, tak ada. Imam Syafi'i rahimahullah paling sikit pendapat dia 2. Paling sikit. Dan dalam keadaan yang lebih rumit lagi, some scenario dia ada sampai 5 pendapat. Biasalah manusia kan. Dia sentiasa merubah fatwa ni. Itu pun ulama kata Imam Syafi'i mati awal. Dia mati umur dia 45 tahun. Dia lahir tahun 150 Hijriyah, dia wafat tahun 204 Hijriyah. Berapa umur dia? 54 tahun je. Pendek umur dia? Tak pendek lah ya. Mana tak adalah kata Imam Syafi'i umur 80 tahun, 90 tahun. Ha? Dia mati ketika dia berumur 54 tahun. Ha? Ada orang kata dia mati kerana buasir, ada orang kata dia mati kerana dibunuh, dilemparkan batu ke macam mana, wallahu taala alam. Tapi nak cerita macam tu. Amin. Ya. Dan bila kita belajar ada doa, ada adab doa, ada banyak adab doa. Ha? Ulama-ulama kita umpama Imam Nawawi rahimahullah dalam buku zikir dan doanya yang bernama Al-Azkar memuatkan sunnah-sunnah yang sunnah-sunnah atau perkara yang digalakkan semasa kita berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Azkar namanya. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dia ada Ad-Da'awatil Kabir juga nak ajar kepada kita bagaimana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak berzikir kepada. Dan banyak lagi buku-buku yang ada dalam market. Yang dianggap sebagai Ummahatul Kutub fil Azkar. Buku-buku besar dalam bab zikir. Ya. Ada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dikarang Al-Wabilus Sayyib juga dianggap sebagai buku yang besar dalam bab doa, dan banyak lagi ulama-ulama yang mutaakhirin. Ulama Syafi'i kita Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, dia karang Ahkamul Ad'iyah, ringkasan hukum hakam doa, dikarang oleh Al-Imam Muzakkashi rahimahullahu taala. Bila kita lihat buku-buku ulama ini, mereka menukilkan puluhan adab berdoa. Paling sikit 30. Banyak. Banyak. Bagi saya banyaklah. Pasal tak boleh nak amal semua. Kan? Masa doa digalakkan kita menghadap ke arah kiblat. Tak ada pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya. Doa munajat lah ya. Kalau doa macam tadi tak perlu nak masuk tanda. Tak cari kiblat nak baca. Nak masuk tanda, cari kiblat mana kiblat. Jumpa kiblat baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak payah. Masuk je. Baca dulu masuk. Nak naik kenderaan, cari kiblat dulu baru baca ayat ayat. Itu doa zikir. Kita nak kena bezakan antara dua ni ya. Satu doa zikir, satu doa munajat. Jadi dimasukkan dengan adab doa ialah doa-doa munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak doa minta dengan Allah, ya Allah, kan? Boleh jadi lepas semaya, boleh jadi bila-bila masa, anytime anywhere ya. Banyaklah adab-adabnya. Sampai saya pun tak terlalu nak hafal. Tapi ingatlah sebahagian besar daripada ya. Menghadap kiblat. Nabi SAW sebut dalam hadis Al-Hakim, khairul majalis istiqbalul qiblah, sebaik-baik majlis yang menghadap ke arah kiblat. Doa termasuk dalam majlis. Jadi kalau boleh hadap kiblat ya. Apa lagi? Angkat tangan. Juga digalakkan oleh majoriti para ulama. Saya ingat sepakat kot, bukan majoriti, sepakat ya. Pasal Nabi aja. Nabi kata innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma safran qadibatain. Dan mungkin lagi ada nas-nas yang lain ya. Itu yang saya ingat pun. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah dengan sanad yang hasan daripada Salman Al-Farisi, di mana Nabi kata Allah Taala itu Maha Pemalu. Allah Taala itu Maha Pemalu. Ya. Kita pemalu juga, Allah pemalu juga. Lafaznya samalah, tapi pemalu Allah, Maha Pemalu. Dan dia Maha Mulia. Dia malu jika kita mengangkat tangan kepadanya. Tiba-tiba dia tidak beri apa-apa. Mengembalikan tangan kita kosong begitu. Tak. Nabi kata Allah Ta'ala itu Maha Pemalu. Bila kita minta, dia mesti beri sesuatu. Angkat tangan.
Ulama juga memasukkan sapu muka, tapi tidaklah kesemuanya, ya. Ada sebagian ulama kata sunnah sapu muka, ada sebagian kata tak sunnah sapu muka. Isu dia hadis lah, ya. Ada ulama kata hadis itu hasan, diterima. Ada ulama kata hadis itu tidak sahih dan tidak hasan, dia tidak terima. Sebab itu ada ulama dia kata sunnah sapu muka, ada sebagian kata tidak sunnah. Tapi setahu saya lah, ya, Allah Ta'ala alam, majoriti menggalakkan sapu muka. Kerana hadis sapu muka umpama diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Bakar As-Siddiq itu adalah hadis yang hasan. Tapi tak dinafikan lah, ya, sebagai ulama kata hadis itu tak sahih. Dan tidak ada nas yang power untuk mengatakan sunnah kita sapu muka. Kita lah mazhab Syafi'i, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam. Orang yang ambil Islamic study mesti kenal beliau, kerana dia adalah ulama usul yang terkemuka. Bila orang tanya dia dalam fatwa dia tentang sapu muka, dia kata tak payah. Dan bagi dia orang sapu muka ni orang bodoh. Dia dah kata macam tu, kan? Dia agak keras lah, ya, dalam isu itu. Tapi sekian majoriti menggalakkan. Tidak ada masalah sama sekali. Terpulanglah, ya, masing-masing ada pendapat masing-masing. Lagi apa lagi, ya? Berwudu. Sama juga, digalakkan kita sebelum nak doa kepada Allah berwudu dulu. Hatta Rasulullah SAW, kalau dia tak ada wudu, orang bagi salam pun dia tak jawab. Tapi lepas tu dia jawab balik. Dia panggil qada salam. Istidrak dia panggil. Kata Ibnu Umar, ada orang bagi salam kat Nabi. Masa tu Nabi tengah wudu, Nabi tak jawab. Habis wudu baru Nabi jawab. Sama juga Muhajir bin Qunfus, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia lalu, Nabi tengah kencing, dia nampak Nabi kencing, dia bagi salam, Nabi tak jawab. Lepas Nabi kencing, Nabi ambil wudu. After wudu baru Nabi jawab. Kemudian Nabi berkata kepadanya, Nabi kata, macam mana dia? Innahu lam yamna'ni, Nabi kata kepada Muhajir, innahu lam yamna'ni an arudda alaik ghaira anni karihtu an azkurullah illa ala tuhrin. Nabi kata tadi bukan aku tak nak jawab, tapi aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak suci. Ya. Jawab salam pun Nabi tak jawab. Tapi Nabi jawablah lepas tu. Pasal apa Nabi kata aku tak suka? Pasal aku tak ada wudu, Nabi kata. Jadi hal-hal yang lain ulama qiyas di atas hadis itu. Walaupun dalam konteks salam ni dia zikir, tapi doa Nabi ulama kiaskan, ya. Jadi sama juga doa pun sama. Sementara memang ada hadis Nabi nak doa, Nabi wudu dulu. Dan ada riwayat juga bila sahabat nak berdoa kepada Rasulullah kata pergi wudu dulu. Pergi wudu dulu baru doa, ya. Wudu. Lagi memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia satu sunnah yang amat-amat digalakkan sekali. Mungkin kita tak ada wudu nak doa. Malah nak ambil sekadar nak doa, nak ambil wudu, malah lah. Tak apa. Ataupun kita tak nak menghadap ke arah kiblat, ataupun kita tak nak buat yang tadi. Tapi hak dua ni kalau boleh jangan tinggal sebelum doa. Pertama ialah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal. Yang kedua ialah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji Allah dengan menyebut nama-namanya dan menyebut sifat-sifatnya. Itu kita panggil tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sifat-sifatnya. Itu nombor satu sekali. Yang kedua, kita selawat kepada Nabi. Seumpama kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji Allah, selawat. Ini kalau boleh jangan tinggal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ajar kita melakukannya. Ada sahabat dia doa, dia tak puji Allah, tak sebut nama Allah, tak sebut sifat Allah, dan dia tak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ajilah haza. Lorak lamu ni. Lorak lamu ni, Nabi kata. Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih summa liyusalli ala nabi summa yata'u bima syaa. Nabi ajar dia doa. Nabi kata bila seorang kamu nak berdoa kepada Allah, nak minta sesuatu kepada Allah,
nak bermunajat kepada Allah, maka hendaklah ia mula dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama-namanya, sebutlah sifat-sifatnya. Macam Nabi nak doa, Nabi nak doa, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Nabi sentiasa memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama-namanya dan juga sifat-sifatnya yang agung, ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, ini bukan hanya sunnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Rasulullah, tapi juga adalah amalan nabi-nabi terdahulu. Mungkin diambil daripada Israiliyat, wallahu taala alam, tapi dia ada menyatakan sedemikian. Nabi Isa alaihi salam, Allah Taala beri kelebihan untuk dia menghidupkan orang yang mati. Dikatakan beliau semasa nak menghidupkan orang yang mati, dia berkata ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, tapi dengan bahasa dia lah, bahasa Injil, bahasa apa ya? Ibrani kot ataupun Kipti. Ya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Nampak? Puji Allah dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah daripada Abi Hurairah, dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir daripada Mesir. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bila dia berdoa kepada Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syika wa azimi sultanik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 malaikat lebih belum melumba bawa doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu amat-amat digalakkan puji Allah. Biasa kita lihat dalam sebagai susunan doa, kan dia puji Allah dulu. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syika azim sultanik. Itu Arab saya susah lah ustaz. Tak apa, tak semestinya guna ayat itu. Sebutlah nama-nama Allah. Berapa nama Allah kita tahu? Mungkin tidak banyak. Ar-Rahmanur Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Alim. Sebut mana-mana nama Allah yang kita tahu. Lagi banyak lagi bagus, sekurang-kurangnya. Kemudian selawat pada Rasulullah. Sebab dikatakan kalau kita tidak selawat kepada Rasulullah SAW, doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Umpama asal yang datang daripada Umar Al-Khattab dalam sebahagian buku sunan. Katanya sesiapa yang berdoa, dia tidak selawat kepada Rasulullah, maka doa-doanya tergantung antara langit dan bumi. Maksudnya dia tidak mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Rasulullah memang ajar cara doa, puji Allah, sebut nama dia, sebut sifat dia, kemudian selawat Nabi, baru doa. Merujuk pada hadis saya baca yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Fudalah bin Ubaid. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau kita doa terus pun tak apa, tak ada masalah pun. Dalam Quran Allah tak ajar adab-adab ini. Dia dalam sunnah Rasulullah. Maknanya doa very simple. As long as kita panjatkan kepada Allah, ada kemungkinan Allah Ta'ala mustajabkan. Walaupun kita tak ada wudu, tak ada kiblat, bahkan tak baca puji-pujian kepada Allah dan tak selawat Nabi pun, tak ada masalah. Itu hanya adab, tapi amat-amat digalakkan, ya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut doa saja. Ud'uni astajib lakum, kan? Surah Ghafir ayat 60 Allah Ta'ala kata, doalah kepadaku, aku akan terima doa, ya. Dah banyak lagi orang kata apa, ayat Quran bersabit dengan doa, ya. Dalam Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut doa, the word doa sebanyak 92 kali, ya, 92 times, ya. Seumpama yang kita rujuk dalam buku Ulumul Quran, The Science of Quran, 92 kali. Ya ke ustaz? Kira lah ambil. Saya tak pernah kira. Saya tengok je info tu, kan. 48 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut isim, kata sifat, kata nama, kataan doa tu sendiri. Lagi 44 kali Allah Ta'ala sebut kata kerja, fa'il. Bahasa Arab ni macam bahasa Melayu juga. Ada kata nama, ada kata kerja. Kata nama dia panggil isim. Doa itu kata nama. Ada satu lagi dia panggil kata kerja, orang Arab panggil fa'il.
ud'u, yad'u, dia ada beza sikit ya. Tapi dihimpun-himpunkan keseluruhan Allah Ta'ala sebut 92 kali. Banyak tuan kalau 92 kali ini. Kan? Dan kadang-kadang lebih banyak daripada perkataan-perkataan lain yang disebut secara repeated. Secara apa? Doa ni Allah Ta'ala sentiasa repeat. Bahkan sebahagian surah memang ada perkataan doa ya. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-86. 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Hampir setiap surah ada perkataan doa. Kan? Sebab Allah Ta'ala kadang-kadang ajar doa-doa para anbiya. Jadi dalam surah Al-Baqarah dah ada dah. Banyak tempat. Salah satunya yang inilah. Ayat ke-186 di mana Allah Ta'ala kata, jika hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah wahai Muhammad, aku dekat, aku terima doa orang-orang yang berdoa. Dan dalam surah Al-Baqarah itu sendiri Allah Ta'ala ajar banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dan termasuk juga dalam surah-surah yang lain. Selain daripada Allah Ta'ala sebut perkataan doa, selain daripada Allah Ta'ala suruh berdoa, Allah Ta'ala juga memasukkan, mewahyukan, menurunkan dalam Al-Quran doa-doa para anbiya yang terdahulu. Bukan saja-saja tu, untuk kita amalkanlah ya. Ada doa Nabi Musa ya. Ketika beliau nak berhadapan dengan Fir'aun. Apa doa Nabi Musa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar memasukkan doa ini untuk kita baca bila berhadapan dengan orang jahat atau zalim. Kan? Ada orang kata nak berhadapan dengan orang zalim, baca ayat kursi 100 kali sebelum nak jumpa dia. Bacalah 100 kali. Tapi hak dalam Quran tak nak diketengahkan. Nabi Musa dia jumpa Fir'aun 5 patah je dia kata, Rabbi najini minal qaumis zalimin. Memanglah dia Nabi, dia dapat mukjizat. Tapi Allah Ta'ala ajar doa ini supaya kita baca. Dan ulama kata, inilah doa yang kita baca bila kita nak berhadapan atau kita nak menangani orang-orang yang zalim dan jahat. Cukup. Rabbi najini minal qaumis zalimin. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Baca. Rabbi najini minal qaumis zalimin. Ya. Kerana banyak amalan-amalan ni dia tidak waris. Tidak ada asal dan usulnya. Tak tahu datang daripada mana. Mungkin daripada wali sekian, daripada Tok Syekh sekian, saya tak pastilah ya. Tapi untuk kehidupan kita, memadai dengan doa yang ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Memadai. Bahkan lebih daripada cukup dah. Ya. Cuma kita nak belajar sikit lah. Ada banyak buku doa yang dijual. Kalau buku tu Arab dah diterjemahkan kepada Melayu. Atau ada buku orang Melayu yang doa yang karang pun. Kan? Doa-doa Rasulullah. Ambil beli baca. Kan? Ya. Dan sepatutnya memang kita kena ada buku zikir dan doa poket. Banyak ulama kita, ilmu-ilmu kita karang buku zikir dan doa poket. Very small book. Saya ada 3 buku zikir poket. Tapi semua saya tak beli. Jemaah yang bagi saya. Satu surah di Sungai Buloh bagi. Very small book. Zikir poket. Syekh Abdul Yasin yang karang. Surau Sakinah juga bagi zikir poket kat saya. Dia tahu dah Ustaz Hasan ni buat zikir, dia tahu. Tapi dia pemurah nak bagi saya. Saya ambil. Ustaz, saya nak bagi buku zikir. Ustaz, mari. Saya ambil. Masuk poket. Tak tahu mana lah saya letak. Saya tak tahu. Adalah kereta saya kot. Zikir poket belilah. Tak mahal pun. Less than RM10 pun. RM8 macam tu ya. Yang dia bagi tu buku zikir poket Dr. Abdul Basit Abu Anas Madani daripada Kelantan ya. Dia ilmuwan lah ya. Isyak lagi ya. Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Enjin baru nak panas. Sikit-sikit tak apalah ya. Jadi kita dapat ya. Tuan nak cakap slow. Ada suruh nak cakap laju. Ada suruh nak cakap perlahan. Tengoklah topik apa kita nak bincangkan.
Biasa kalau anda banyak baca ayat Quran, anda akan baca pelan-pelan supaya kita dapat tangkap, ya. Bukan nak suruh tuan-tuan hafal, tapi supaya kita dapat sesuatu daripada ayat yang kita baca, ya. Nampak? Memadai, ya. Bahkan doa-doa itu, kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin amat-amat menekankan. Saya kata beliau, aku amat menyarankan kepada kamu untuk membaca zikir dan doa yang maksur, yang ini ada dalam Quran dan juga yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa sedemikian? Kerana of course lah, yang datang daripada Allah dan Nabi adalah wahyu. Saya boleh tuan-tuan rekod zikir sendiri atau doa sendiri, saya boleh. I know Arabic, walaupun tak very well. Tapi siapa saya? Who am I? Tapi kalau daripada Allah dan Rasulullah, ia adalah wahyu. That one is revelation, come from Allah. Jadi chances untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amat banyak sekali berbanding doa yang kita karang sendiri. Ambil doa-doa yang sedemikian, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika nak berhadapan dengan Fir'aun dan nak beri ucapan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasal lidah dia dikatakan dia ni kecil-kecil, dia Fir'aun masuk arang dalam mulut dia kan, lidah dia rosak. Jadi ucapan memang dia tak fasih. Jadi doa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkanlah simpulan yang ada pada lidahku, mudah-mudahan manusia memahami kata-kataku. Saya baca doa ni every day. Kadang-kadang dalam semayang, kadang luar semayang. Before kuliah, of course saya baca. Pasal saya nak setiap ucapan saya baca, tuan-tuan faham. Dan saya sendiri pun fasih bila sebut word by word. Baca itu, insya-Allah taala, ya. Dan mungkin lagi ada isu-isu yang lain yang boleh kita kongsikan pada kuliah yang akan datang, ya, mudah-mudahan. Boleh berhenti je, ya. Jadi kita berhenti dulu dah, ya. Boleh? Cukup itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi rahmat